はい。
Ni cepatlah start ni.
Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim, selawat kasih seuntai rasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hani Hazwani selaku pengacara majlis pada malam ini. Selamat datang ke siri pembacaan naskah karya sastrawan negara Datuk Nordin Hassan. Diucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton pembacaan naskah pada kali ini. Sebelum memulakan bacaan, diperkenalkan siri bacaan ini di mana yang melibatkan dua bacaan naskah. Yang pertama dimulakan dengan sirih bertepuk pinang menari pada malam ini dan pada malam seterusnya pada 11 Februari adalah Tiang Seri Tegak Berlima. Bacaan naskah pada kali ini dibawakan oleh pelajar-pelajar Diploma Teater Semester 4 dan ini merupakan penilaian akhir untuk kursus FFP 241 Produksi Teater di bawah bimbingan Dr. Nozizi Zulkifli dan Encik Muhammad Kamil Zulkifli. Produksi ini juga dibantu oleh pelajar FFT 232 Pengurusan Produksi Teater Semester 3. Untuk pengetahuan anda semua, bacaan ini juga akan dilatari dengan lagu-lagu ciptaan Datuk Suhaimi Muhammad Zain atau dikenali sebagai Pak Ngah yang merupakan komposer asal apabila persembahan ini dibuat. Dengan itu, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Datuk Suhaimi Muhammad Zain. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya akan diserahkan kepada saudari Amirah Izzati selaku pembaca arahan pentas sirih bacaan naskah sirih bertepuk pinang menari. Prolog. Ihsan masuk dari auditorium sambil menggoncang loceng menuju ke pentas. Di hadapan tirai, Puteri Kamaliah bersamanya. Di hadapan pentas di dalam auditorium, seorang penjaja sedang menjual air serbat. Serbat berwarna tersedia di dalam gelas. Sambil berjalan mundur-mandir, dia melaung, "Serbat! Serbat!" serta berpantun. Apabila Ihsan mula berlagu, dia berhenti, diam dan memandang mereka.
Usah kisah dengan cerita, apa yang penting bukan tersurat. Kalau mustahil apa dikata, carilah pula apa tersirat. Kita manusia pelbagai ragam, walaupun asal tanah belaka, yang mana emas indahnya logam, pandai-pandailah kita meneka. Rendahnya hati tampil kemari, sekadar menyampai pesanan hikmat. Sirih bertepuk, pinang menari, pohon kiranya membawa rahmat. Penjual serbat mulai keluar sambil menjaja. Tirai mula dibuka. Ihsan dan Puteri Kamaliah pun keluar. Adegan 1. Cahaya kian terang di pekarangan istana negeri Indra Mahkota. Wahai anak anda Zahiruddin Shah, masanya telah tiba untuk ayahanda berangkat berlayar sebagaimana yang telah diacarakan. Rakyat akan membuah di mulut Sultan Idris melawat negeri orang. Bagaimanakah Raja Muda Zahiruddin Shah pula akan mencorakkan pentadbiran negeri? Ayahanda, langkahkanlah kaki dengan ketenangan dan jangan pula risau gulana dijadikan teman. Banyak perkara yang gelap ayahanda telah menerangkan selama ini. Paduan dan pedoman tak henti-henti. Semuanya tersemat di hati anda, ayahanda. Alhamdulillah, sedap di telinga, senang di hati. Memandah wazir dan orang besar yang beta kasihi. Taat, setia, khidmat, nasihat yang sering beta dapati. Sekarang, sampaikanlah kepada anak anda Zahiruddin. Siraman jernih, bajaan bersih, pupuklah. Ampun, tuanku. Sembah batik mohon diampun. Selagi khidmat pajal yang hina ini diperlukan, selama itulah batik sedia menambahkan diri. Kata-kata memandang wazir sungguh melegakan hati. Dan anda, sampaikanlah cerita ayahanda malam tadi kepada sesiapa saja yang berhikmat dengan kajian anda. Sementara ayahanda tidak berada di sini. Tuanku, bila gerangan agaknya, wajah akan dapat ditetapi lagi. InsyaAllah, apabila tiba masanya. Moleklah Garuda pulang ke benua sebelum senja habis warnanya. Ampun, tuanku. Jika begitu, sekarang waktunya untuk beredar. Beta pergi dengan harapan. Beta tinggal penuh harapan. Indra Mahkota pada suatu masa dahulu hampir lenyap ditelan masa kerana angkara dari luar dan dari dalam negeri. Onar orang-orang besar juga. Rakyat seperti semut yang melata tetapi menusuk bisanya. Kerana bersihkan Indra Mahkota dan sayangkan beta dapat membunuh segala ular durjana. Janganlah anak anda abaikan semut-semut tadi. Sedekahlah manisan sesekali. Indra Mahkota berisi kemanusiaan. Assalamualaikum. Ampun, tuanku. Ampun, tuanku. Waalaikumsalam. Baginda melangkah keluar disusuli oleh wazir tua. Yang lain memberi hormat. Ampun, tuanku. Jika diizinkan, pajal yang hina bertanya. Sila, Datuk Arif. Apakah ceritanya yang dikisahkan oleh paduka ayahanda tuanku untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang tertentu seperti yang dititahkan tadi? Ampun, tuanku. Paduka ayahanda tak habis-habis dengan kisah-kisah teladan. Kali ini, cerita seorang khalifah kononnya. Apa yang khusus dengan cerita tadi, tuanku? Cerita ayahanda cerita iktibar. Tetapi
terlampau banyak iktibar dan teladan dan pengajaran dan nasihat dan petunjuk dan banyak lagi. Beta telah mamun dibuatnya. Khalifah ini kononnya sedang menjalankan tugas kerajaan pada suatu malam. Tiba-tiba anak-anaknya datang hendak berbincang hal keluarga. Mamanda Wazir, ayahanda telah berangkat. Benar, tuanku. Masyhur wajahnya Mamanda Wazir. Tak pernah berkisah hamba dengan Sri Paduka Ayanda sejak hamba berkhidmat di istana, tuanku. Lama benar ya. Sungguh lama benar. Beginilah Mamanda Wazir. Dalam kemasyghulan ada hikmahnya. Mulai saat ini, berehatlah. Baliklah ke kampung asal. Adakah ini bermaksud? Tidak ada apa-apa maksud. Sekadar beta berfikir, Mamanda Wazir, moleklah berehat. Lagipun, Mamanda Wazir yang baru telah sampai. Dari rantau lain, tuanku. Usahlah memenangkan fikiran. Pergilah berehat. Mafhumkah Sri Paduka Ayanda tentang hal ini, tuanku? Usahlah bertanya-tanya. Baliklah berehat dan Paduka Ayahanda apa tidak ada lagi di sini. Bagi Mamanda sunyi dan sayu sentuh. Assalamualaikum. Selamat bersara Mamanda Wazir. Waalaikumsalam. Apa kiranya pohon disambungkan dengan cerita Khalifah tadi, tuanku? Baiklah Datuk Ira. Baiklah. Ya, anak Khalifah tadi pun datang hendak berbincang hal keluarga mereka. Kata Khalifah, nanti dulu. Khadam. Khalifah memanggil. Khadam pun sampai. Bawa pergi pada pelita minyak hak kerajaan ini dan simpan. Bawa kemari pelita minyak keluarga ini. Apa pelita hak keluarga dikemari? Khalifah pun berkata kepada anaknya, sekarang kita boleh berbincang hal keluarga. Minyak jenis apa agaknya yang diisi dalam pelita keluarga ya? Tidak tahu. Semua ketawa dan mentertawakan. Tiba-tiba tentara masuk menghadap. Ampun, tuanku. Mamanda Wazir baru mohon menghadap. Dah tiba pun. Masuk. Persilakan. Ampun, tuanku. Batik pacar yang hina masuk menghadap. Mamanda Wazir yang baru besar. Hari ini hari bertuah bagi negeri Indra Mahkota. Kenapa? Siapa yang tahu? Ampun, tuanku sembah diampun. Terasa patik tentang bezanya Indra Mahkota yang lama dan yang baru. Rajanya pun baru. Wazirnya pun baru. Sudah tentu banyak pembaruan akan berlaku nanti untuk kebahagiaan Indra Mahkota dan rakyatnya, tuanku. Apakah berikut baru yang Mamanda Wazir bawakan kemari? Ampun, tuanku. Emas kencana, tuanku. Tidak terpermanai banyaknya. Berkilau di sana. Bersinar di sini. Bercahaya di situ. Bukan susah menjamahnya jika tuanku inginkan. Sempurnama lagi. Seorang raja muda, sahabat beta akan menziarahi negara kita. Baginda ini terlalu masyhur saat dunia kerana kekayaannya. Kita hendaklah tunjuk bahawa kita pun sebuah negeri yang tidak kurang kekayaannya. Sekarang Mamanda Wazir membawa berita yang sungguh menggembirakan tentang senangnya mendapat emas sebegitu banyak. Bagaimana caranya Mamanda Wazir? Tuanku, sebelum kita pergi ke luar negeri, kita pungut emas yang ada di dalam negeri yang disimpan oleh rakyat jelata dahulu. Merampas emas yang ada pada mereka itu? Datuk. Masakah kita patut merampas dan berkasar begitu? Ampun, batik tuanku. Kerana terburu nafsu. Kita tak rampas, tapi kita beli. Mestilah dengan harga yang murah.
Kerana rakyat pun tentu turut berasa megah dengan istana bergemallapan dan negeri yang berkilauan. Sama-sama megah, sama-sama bersukacita, sama-sama berusaha. Hamba percaya rakyat akan membeli atau menjual emas mereka dengan senang hati bila mereka faham tujuan yang baik dan mulia itu. Pandai-pandailah Datuk Wira menyampaikan hasrat dan ditagih tuanku. Kan rakyat kan sayangkan tuanku dan juga negeri ini. Rakyat di sini tidak sedaif seperti rakyat di negeri lain yang kita tahu. Bagaimana pula jika ada di kalangan mereka yang enggan berpisah daripada emas mereka? Hei, Datuk Arif, jangan berburuk sangka terlalu awal. Tetapi, sekiranya ada masalah, kan dalam pujuk rayu hendaklah dipergunakan. Pantang sekali paksa masa, Datuk. Sebab mereka adalah rakyat beta, bukan? Ampun, tuanku, mohon diampun. Ternyata sekali keinsafan tuanku seyogialah disampaikan ke telinga rakyat supaya saling terjalin keinsafan dan kemuliaan serta kemurahan hati tuanku sendiri. Hamba akan laksanakan seperti mana yang tuanku titahkan. Ya, tentang oleh emas di luar negeri pula. Bolehlah kita ke dalam sekarang. Okey, baiklah. Ampun, tuanku. Ampun. Semua keluar kecuali 2 orang datuk. Ternyata sekali perbezaannya. Kalau dulu kesederhanaan yang dinasihati oleh tuanku Sultan Bistari, tetapi sekarang kemegahan yang dicari. Baginda dan wazir baru sehaluan sekata. Kalau kesederhanaan yang dinasihati, kalau pantai berubah, hairankah kita? Hamba terasa ada sesuatu di sebalik pemergian tuanku Sultan Bistari meninggalkan negeri kepada anak anda, Baginda. Ada muslihatnya tentu. Sebab tuanku Sultan Bistari bukan sebarang sultan. Dalam ingatan hamba dan ayahanda hamba yang sudah tua itu, negeri Indra Mahkota tak pernah mempunyai seorang sultan yang begitu arif, berpengetahuan dan berani. Sifat kemanusiaannya membuatkan rakyat kasih dan menghormati Baginda. Hamba bimbang sekarang. Kalau kemegahan yang kosong diutamakan, kegelisahan akan timbul nanti. Seperti buaya yang ganas. Buaya yang ganas, Datuk. Sekadar memuaskan nafsu seleranya. Jangan harimau beranak muda, ganas kerana mempertahankan hak dan sesuatu yang dikasihi bersangatan. Dipertahankan dengan jiwanya, Datuk. Dalam senyuman mereka keluar. Adegan 2. Bunyi muzik dan nyanyian. Masuk penari-penari dabus, baju koyak-koyak dan ada yang berdarah. Dalam masa tarian dabus berlangsung, Sultan Idris Bistari yang menyamar sampai di situ. Baginda terus memerhatikan penari-penari dabus itu. Sultan Idris Bistari menatap penari-penari dabus sehingga mereka mulai keluar. Baginda berpakaian sebagai maulana, paling sederhana. Lalu baginda bertanya penari yang agak tua di situ. Tumpang bertanya, Tuan. Ya, saya. Saya baru sampai di sini. Apa nama negerinya? Siapa pula rajanya? Langkapura nama negerinya. Ratu Raja Salbiah yang memerintahnya. Rajanya baru mangkat dibunuh Lanun. Itulah diadakan tarian dabus. Ingat tak wafatnya Saidina Hasan dan Husain di Karbala? Begitu juga anggapan penduduk di sini. Kerana baginda sendiri pergi berlawan dengan Landun sehingga baginda tewas. Bukan sebarang raja, Tuan. Kayakah negeri ini sehingga Lanun sampai menyerang? Emas baru dijumpa. Selaku tiba-tiba di Bukit Emas, di Lembah Emas, dah heboh. Tuan ni datang bukan mencari emas kah? Oh tidak. Sekali-kali tidak. Saya sekadar mencari ilmu dan memberi ilmu. Maaf saya berkata begitu. Sebab ada yang mengaku lebay, ada haji,
ada maulana dan ada syekh untuk berguru. Macam-macam jenis manusia. Tetapi yang sebenarnya semuanya mencari emas. Sekarang pun saya dengar kabar, kata oranglah ada seorang tuan guru yang mengajar ilmu akhirat. Bukan, ilmu tarekat. Emas sedekahnya. Dia tidak meminta bayaran apa-apa. Tetapi penolongnya menasihatkan suruh beri emas. Emas dibaru padanya. Kononnya emas dibaru tinggi mutunya. Adakah orang itu bernama Syekh Maulana Sadin? Bukan. Namanya Syekh Mahmudiah. Saya pernah pergi sekali ke perhimpunan yang diadakan. Ramai laki-laki perempuan berlumba-lumba mencium tangannya. Tak dapat tangan, tapi jubah pun dicium. Sebegitu taksub mereka padanya. Bukan saja emas, ada yang beri anak perempuan untuk dikahwini. Sebab ada yang percaya, kalau berkahwin dengannya, sudah tentu masuk syurga. Banyak yang nak masuk syurga. Jadi banyak pula lah yang nak berkahwin dengannya. Selepas itu, dia terpaksa menceraikan mereka satu persatu. Tuan berkata tadi pernah nasihat dia ya? Ya, saya. Orangnya hitam manis, sederhana tingginya, parut di dahinya. Benar, Tuan. Itulah orangnya. Tuan seakan-akan pernah bertemu dengannya. Adakah dia mendapat kebenaran daripada Ratu Negeri ini untuk menyebarkan pengajarannya? Pernah terdengar juga Ratu merestui pengajarannya. Pernah ke istana. Apa kata alim ulama? Jika Ratu telah terima, alim ulama diam sajalah. Mungkin Tuanku Ratu kurang periksa tentang apa yang sebenarnya berlaku. Dan tak ada siapa pun yang berani atau mahu berusaha menyembahkan kisah yang sebenarnya. Itu perkara biasa, Tuan. Memang tak berani. Bagaimana caranya boleh dapat menghadap Tuanku Ratu? Abang ipar saya penghulu. Dia pula beripar dengan Datuk Bidwanda. Tentu boleh. Tetapi, mengapa pula Tuan hendak menghadap Tuanku Ratu? Saya percaya benar. Si Tok Guru ini pernah diusir dari negeri saya. Begitu jugalah cara dia menipu. Jadi, bolehlah saya kabarkan kepada Tuanku Ratu. Saya sekadar musafir. Tak berharap apa-apa daripada Ratu. Benar kata Tuan. Sebelum itu, biar saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Aziz. Apa nama Tuan? Oh ya, nama saya Idris. Sebenarnya, kami di sini merasa bimbang. Apa yang dibimbangkan? Tuanku Ratu tidak mempunyai putera. Yang ada ialah seorang puteri yang akan naik tahta nanti. Puteri Kamaliah namanya. Negeri pertama makmur. Yang memerintah ratu pula. Yang mengganti pun ratu lagi. Oh, usahlah bimbang. Saya pernah ke negeri yang mempunyai ratu. Pintar, bijak dan berpengetahuan yang dalam tentang tata negara. Lebih daripada raja. Di sebuah negeri lagi, walaupun ada rajanya, tetapi pemerintah yang sebenarnya adalah pemaisurinya. Memang ada begitu. Lagipun Puteri Kamaliah tentu akan berkahwin nanti. Tiba-tiba, lalu seorang pendulang emas. Bajunya seakan-akan berkilau di sana sini. Yatim pelakon. Nak pergi mendulang lagi kan yatim? Saya dengar khabar di Kuala pun ada emas. Orang perempuan jumpa di dalam perut ikan. Jadi sekarang saya nak ke Kuala membeli beberapa banyak ikan yang tertangguh. Belah perut dapat emas. Tak payah nak berlumpur lagi. Isteri saya, Inam, suruh buat begitu. Bijak ni dia. Itu dia orang perempuan seperti yang saya katakan tadi. Kalau tak ada emas di dalam perut ikan tu, kan kau rugi. Inam kata kita boleh buat ikan kering dan berniaga pula. Tak payah orang kampung daripada orang luar. Tu kata Inam. Kata Inam lagi, kalau dah banyak sangat, kita pergi jual ke kampung sebelah. Lepas tu, kampung sebelahnya lagi kata Inam. Boleh jadi kaya juga. Tiba-tiba si Inam datang.
Tu. Panjang Musinang. Sebut-sebut, dia pun datang. Apa lagi Inang? Abang Yatim, ikan yang bagaimana abang nak beli? Tak kisahlah. Asalkan ikan, abang belilah. Bapa ikan, ibu ikan, anak penaga ikan. Semua abang belilah nanti. Bukan begitu. Belikan ikan yang buntal perutnya. Lagi buntal, mungkin lagi besar emas dalam perutnya. Betul tak abang kata ni? Inang bijak awak. Bukan Inang sebarang-barang. Gagah-gagah situ. Tak beragam. Bukan dia sangat sebarang-barang. Legam yang menarik otak agak. Tuan, Inang kami pandai dalam bersuara. Boleh jadi selalu gambar dengan kita muda. Kasih supaya mama aku kita menolak. Ayah. Masih dagang. Yatim keluar, Inang menoleh dengan gaya. Inang datang sesuatu juga Malia. Inang, saya pada dia. Datang berburu. Tok berburu lipat-lipat dengan baju anda. Ya, baru saya pernah kenal di istana dulu. Memang saya pernah ke istana sekali saja. Saya berharap kali sedikit. Inang menjadi masuk suatu skrip. Buat apa aku lega-lega. Sebenarnya dia suami saya. Saya tak boleh. Kalau tak ada kerja, memang saja. Masa semua. Tuan di sini ada sesuatu yang disampaikannya kepada banyak ahli. Dan ada perlu kepada dia. Kemudian dia perlu kemudian dia dapat tuan. Kemudian dia juga mengeluarkan. Benarkah orang saya datang menghadapkan Tuan Intai? Kena menghadapkan tuan dahulu. Ya, benar. Bolehkah saya sikit dengan berdiri ke tuan dan dengan baik. Kalau bekerjanya kadang-kadang akan datang kepada saya sendiri. Saya yang menanyakan tentang pasangan berdiri. Berat. Niat jauh sekali. Demi Allah. Kalau betul, insyaAllah. Nampaknya orang perempuan di sini gagah juga. Tuan orangnya tentu berkenalan orangnya. Halo, semua seperti tetapi Kemana? mana saja. Semua tertawa dan keluar, tirai ditutup.
sirih berkopi yang menari. Aku go on forever with this man. Yes, dia tahu fun dia. But sebenarnya saya yang never forget our family. And most of his kids, means that shows the concern of the program. Mashallah, as everyone can, it is constant most of his kids. We can consider his and artistically and as appreciation to God and marriage to God. Alhamdulillah. That is why most of the classic poets, his aesthetics of works has widely resorting to Islamic. I told you this man is great. Okay, we're gonna continue. Don't miss me. I see you later. Adegan 3. Zahiruddin Shah dihadapi wazir baru dan orang-orang besarnya. Negeri Langkapura ini tiada raja, hanya ratu yang memerintah. Tak ada putera yang akan mengganti, hanya seorang putri. Putri Kamaliah namanya. Dan sekarang, berbagai-bagai cerita yang sering kita sana. Karena emas sebegitu banyak, hingga ke dalam perut ikan. Jika tuanku mengawini putri ini, akhirnya... Pura. Segala emas di dalamnya hak menjadi hak beta, bukan? Hak kedua-dua negeri kita. Mamanda Wazir akan mengetahui pasukan yang akan pergi Minang. Kita hendaklah tunjuk pada Ratu Langkapura. Kita bukanlah negeri yang daif. Oleh itu, Mamanda Wazir binakan sebuah bahtera dan salurkannya dengan emas yang telah dikumpulkan itu. Berlayar biarlah sampai matahari tinggi lebih segala, supaya sinaran emas sebegitu indah. Dan di darat menyusun sungai pula, berdamping dan seiring dengan bahtera tadi, 10 ekor gajah putih. Dari atas gajah ini, tabuh palu ditiup, diiringi pula bala tentera dengan panji-panji yang berwarna-warni terang warnanya. Kata, siapa yang melihat, kagum rasanya. Tuanku, kita hendak meminang putri Kamaliah. Sekiranya peminangan ditolak, berapa lama penangguhan boleh dipohon? Lebih satu purnama. Sudah tentu Nyiru ditarakan kepada peminangan ini. Ampun, tuanku. Sembah patik, sembah derhaka. Jika sekiranya peminangan ditolak, beribu-ribu ampun, tuanku. Jika peminangan ditolak dalam wajah penuh senyuman, katakan Langkapura hendaklah mempersembahkan kepada beta sepasang sirih bertepuk pinang menari dalam tempoh satu purnama. Jika tidak terdaya, Langkapura kenalah kirim 100 tempayan berisi emas. Kerana negeri ini membelanjakan sebegitu banyak untuk persiapan meminang. Kalau enggan juga, negeri akan diserang. Semua pelakon berkuda dalam tablo. Dalam cahaya paling samar, masuk penjual sebat sambil menjaja. Sejenak, masuk Ihsan seperti mula-mula tadi. Kisah bermula dengan hikmatnya Raja Idris Bistari. Adakah tuan pernah melihat sirih bertepuk pinang menari? Hai, yang bukan-bukan. Tuan, cerita begini. Pusing kepala saya. Wahai sahabat bersahabat, tak usah fikir tentang cerita. Apa yang penting bukan tersurat. Kalau mustahil apa dikata, carilah pula apa tersirat. Jom, cerita nak sambung semula. Cahaya terang semula. Tablo habis. Rati Salbiah, Putri Kamaliah, Sultan Idris Bistari dan Menteri sedia ada. Sekiranya Langkapura berjumpa dengan emas dan tetap menggunakan emas itu, lebih baik daripada orang yang tahu, kan? Katanya,
Kekayaan yang baru diperoleh itu dibazirkan saja. Ratu Salbiah dan kumpulannya bercakap sesama sendiri. Begitu juga dengan Zahiruddin Shah, walaupun isi persoalan ada kaitan. Tidak membazirkan kekayaan yang baru diperoleh. Istana masih istana lama juga. Segala-gala di dalamnya masih seperti masa arwah almarhum masih hidup. Sebaliknya, rakyat yang hidup di dalam lembah telah pun diberikan rumah baru. Dari mana agaknya Sultan Zahiruddin mendapat berita yang bukan-bukan ini? Mamanda Idris pernah dengar tentang negeri Indra Mahkota? Pernah. Tapi kononnya Sultan Zahiruddin baru saja naik tahta. Dulu baginda Raja Muda. Masa beta menjadi Raja Muda dulu, beta memang telah sedia berfikir bagaimana hamba Indra Mahkota menjadi negeri yang masyhur dan gagah. Juga bagaimana negeri ini boleh diperluaskan. Negeri-negeri yang lemah, yang berjiran, apa harus kita buat? Sekarang, beta telah ambil langkah yang pertama. Jangan tetap ditolak. Itulah yang terbaik. Tetapi, di mana kita hendak mencari sirih bertepuk pinang menari? Di mana mereka hendak mencari sirih bertepuk pinang menari? Memang tidak ada. Mustahil. Mustahil. Sungguh bijak tuanku menimbulkan masalah. 100 perak emas sudah tentu tuanku yang punya. Tetapi, jika diserang lebih baik tuanku, emas, negeri dan Putri Kamaliah semua sekali tuanku yang akan peroleh. Bagaimana kalau kita diserang? Askar tidak sebanyak mana. Kita hendaklah membesarkan kebutuhan askar kita, Bonda. Benar sekali kata anak anda, Tuan Putri. Mahu tak mahu terpaksa dibuat begitu. Apabila kita gagah dan kuat, teragak-agak juga orang hendak menyerang kita. Negeri suka menanti dan pernah menjumpa arwah kakanda dalam satu perikatan perjanjian bersama. Jika satu diserang, yang lain akan turut membantu. Boleh diadakan musyawarah dengan orang-orang besar mengenai perkara ini. Datuk, kita akan mengatur langkah dengan teliti. Akhirnya, semua negeri di rantau ini akan terletak di bawah pemerintahan kita. Jika Ayahanda datang kembali, terkejut baginda nanti dengan apa yang beta telah capai. Ayahanda tidak ada pernah terfikir tentang perkara ini. Ayahanda tidak ada cita-cita. Dan dulu, jika ada apa-apa buah fikiran beta, Ayahanda akan dengar. Bodoh dibuatnya. Sekarang, lihatlah dengan mata kepala sendiri. Mari semua. Kita ke Taman Puspasari. Penari-penari baru hendak dipersembahkan. Beta ingin melihat Mamanda Wazir dan datuk-datuk menari. Semua keluar. Di bahagian Ratu Salbiah pun semua keluar. Kecuali Putri Kamaliah yang masuk mendapatkan Putri Kamaliah. Usahlah tuanku risau sangat tentang masalah yang ditimbulkan oleh Sultan Zahiruddin itu. Hati yakin kebijaksanaan Tuanku Ratu dan Mamanda Idris akan dapat menyelesaikan masalah ini. Mamanda Idris sekadar musafir lalu. Pun tahukah beliau selok-belok pemerintahan negeri? Walaupun orangnya bestari. Dan tak lama lagi, tentu beliau akan mengorak langkah pula. Tiba-tiba, Yatim datang menyembah. Ampun tuanku, pacar menghadap. Mamanda Yatim, mana hilang seharian? Ke Kuala Anu membeli ikan. Nak dijual atau makan? Cari emas yang ikan telan. Ada-ada saja Mamanda ini. Apa yang dibungkus begitu rapi? Oh, okay. Selepas ke Kuala, ke Pekansari, buah nam-nam penuh bercambah. Teringat hamba Tuan Putri. Hamba belikan untuk disembah. Ambil. Beta pun
Dah lama tak makan buah nam-nam. Terima kasih atas ingatan. Masalah ini sebegitu merusakkan. Memikirkan keadaan bonda serta tanggungannya terlintas juga di hati. Kalau perkahwinan dengan Sultan Zahiruddin Shah boleh menyelamatkan segala-galanya, rakyat dan negeri, lebih baik kahwin sajalah. Ampun tuanku, pernah Patik terdengar kata-kata seorang mualim, mutu nilai kehidupan seseorang lebih bermakna daripada kehidupan yang tidak bermutu. Walaupun usianya panjang, maruah dalam diri lebih bernilai daripada emas tunggal. Sehingga sekarang Patik masih bertanya-tanya, mengapa Tuan Fatimah berkahwin dengan Sultan walaupun ayahandanya dan orang yang dicintai dibunuh oleh Sultan kerana fitnah? Pengorbanan kan namanya. Rungsing dan risau. Suruhan. Tetapi ada ketika dilanda lara, pengetahuan kurang dan serba kurang. Apabila tak sanggup nak menyelesaikan masalah, 2 rakaat hamba kerja meminta petunjuk. Tetapi Mulet tidaklah datang menggoda tuanku. Mulitlah tuan beradu sebelum embun jangan mulai mendidik. Memanda yatim, memanda kerap kali membuat Beta ketawa. Banyak orang yang ketawa. Tetapi malam ini, memanda membuat Beta menangis. Ampun tuanku. Menangis kesedaran yang dicetuskan oleh seorang badut yang dikasihi. Beta teringat sekali menatap memanda sebagai badut. Menghiburkan budak-budak istana. Muka bercentengan pelbagai warna. Dan memanda berkata, warna-warna ini adalah warna-warna kehidupan. Lazimnya, warna-warna ini membuatkan orang tertawa. Walaupun badut menangis dan warna-warna menjadi kacau, orang masih ketawa. Dan badut bermadah. Kawan menangis, susah dicari. Agaknya, mereka yang datang ke istana pada malam itu merasakan diri mereka mesti ketawa. Jika tidak, apa yang dikatakan arwah Yanda? Dan Beta bertanya-tanya, bilakah badut benar-benar menangis? Sebenarnya digunakan untuk orang tertawa. Malam ini baru Beta tahu. Terima kasih. Memanda yatim menangis. Kamalia mencium tangan yatim, kemudian memeluk inang. Awan lampu gelap. Semua keluar. Adegan 4. Zahiruddin Shah, Wazir Datuk Arif dan Datuk Mira serta yang lain datang masuk menghadap. Datuk-datuk, cuba perhatikan taman sari kita. Beta malu melihatnya. Apa yang ada di taman ini? Datuk Arif, taman ini hendaklah diperkayakan. Benar tuanku. Ada apa-apa yang istimewa yang tuanku hajati? Seri dengan sari. Jadi peserta taman Gul Bakawali. Tuanku. Bunga-bunga hendaklah yang luar biasa. Supaya apabila tetamu Beta melihat, mereka menjadi hairan dan tertanya-tanya. Bagaimana bunga luar biasa ini Beta perolehi? Bukit, bukau dan hutan dara, pergilah ramu. Pelanduk, kijang, rusa, burung merak dan burung-burung yang berwarna-warni dipelihara di sini, tetapi tidak dikurung.
perluaskan taman hingga ke tebing sungai, dan binakan sebuah tasik yang airnya wangi dan kebiru-biruan. Taman ini mestilah terbesar dan terindah di rantau ini. Kita dijunjung, Tuanku. Terima kasih, Datuk. Mamanda Wazir, mari kita lihat penari-penari baru yang diambil itu. Junjung, Tuanku. Berhenti. Datuk Wira, tarian jenis ini selalu diadakan dulu masa ayahanda, walaupun ayahanda jarang menonton. Penari-penarinya pun bukan muda lagi. Sekarang berita mahu tarian yang lebih riang, yang menggembirakan. Dan Datuk Arif, Datuk Wira akan turut menari sama. Ampun, Tuanku. Beribu-ribu ampun. Patik kurang periksa tentang tarian, Tuanku. Seumur hidup tak pernah menari, Tuanku. Ampun sungguh, Tuanku. Datuk Wira, bukankah kita telah masuk zaman baru? Memang benar, Tuanku. Tapi Patik tak tahu menari, Tuanku. Jangan khawatir, Datuk. Buatlah sekadar yang terdaya. Mulakan! Begitulah, Datuk. Begitulah. Apa yang kita kerjakan? Hendaklah berhati-hati. Syabas, Datuk berdua. Syabas. Bawa penari-penari ke balai semuanya. Kecuali Datuk Wira dan Datuk Arif yang masih tercungap-cungap. Nyata sekali. Tuanku hendak melakukan hamba. Hamba pun. Sebelum pisang berbuah-buah kali, Datuk Arif. Lebih baik hamba letak jawatan. Malu sungguh. Datuk Wira terloncat-loncat di depan khalayak. Sampai hati, Tuanku. Jangan letak jawatan, Datuk. Waktu Tuanku bertitah tentang tari, hamba telah pun terasa bahawa Tuanku sengaja dikenakan yang bukan-bukan. Sudah tentu ada musihatnya. Hamba keling wazir baru kita itu, beliau tak dapat menyembunyikan senyuman yang penuh erti. Datuk, jika kita berdua letak jawatan, itulah yang mereka mahu. Hamba bertekad selagi terdaya, hamba tidak akan membiarkan mereka memusnahkan apa yang telah dibina oleh duli Tuanku Sultan Idris Bistari. Marilah kita menjadi duri dalam daging mereka. Dan yang paling mustahak, Datuk, dari saat ini, kita hendaklah pandang menggunakan suara rakyat. Suara yang parah dari serangan ini hendaklah dilantarkan dengan suara yang berdentum demi keselamatan negeri ini dan kesucian daulat Baginda Sultan Idris Bistari. Datuk Arif. Kita akan dipermain-mainkan lagi. Kena menari lagi. Tak sedap rasanya. Kalau kita tak tahu menari, kita belajar sekarang. Kalau tak tahu menyanyi, kita carikan guru.
Kalau tak tahu bersilat, kita menuntut. Berhadapan apa saja. Jangan sesekali lari dan menyerah kalah. Nanti rakyat dan anak cucu kita berkata, hilang sepuh tinggal senang. Rupa-rupanya emas tak baik. Malu, Datuk. Datuk Arif, hamba kerap kali teringatkan duli Tuanku Sultan Idris Bistari. Kemergian baginda ada muslihatnya tentu. Boleh jadi, hendak melihat kelakuan Tuanku Zahiruddin Shah. Layakkah baginda menjadi sultan? Atau adakah Tuanku Puteri Balkis lebih sesuai? Mengapa Puteri Balkis dihantar menuntut ilmu sebegitu lama dan masyhur tempatnya? Adakah ini satu persiapan untuk memerintah? Tuan Puteri Balkis begitu bijak orangnya. Lebih dekat dengan rakyat, membantu kaum perempuan, menolong di sana, berhikmat di sini. Rakyat tahu ini semua dan mereka sayang padanya. Begitu berbeza sekali dengan Tuanku Zahiruddin. Kita tunggu, kita bersabar, kita berikhtiar dan kita berdoa. Mereka berdua keluar. Adegan kelima. Malam. Puteri Kamalia sedang beradu. Tiba-tiba masuk jin atas angin sambil bermain biola. Jin selaku merayu dan leher kepada Tuan Puteri. Tuan Puteri, beta adalah jin atas angin. Lazimnya jin suka ketawa berdeka-deka, cerit dan lakukan. Beta bukan jin jenis itu. Beta adalah jin gentleman dan very gentle too. Tetapi jangan sampai beta murka. Kalau murka, dan jin ini akan keluar. Beta raja di atas angin, sunyi dan sayu di bawah beringin. Bayu berpuput berasa dingin, buanmu berlalu hati teringin. Jatuhlah hati remuk sekali, beta pun ikut sampai ke sini. Indahnya Tuhan, lapislah zolim. Marilah sayangku bawa lari. Tiba-tiba Puteri Kamalia bangun menjawab nyanyian jin tadi. Wahai Raja Jin dalam jalanan, janganlah hati jadi tawanan. Dunia kita lain-lainan, Tuhan kan tidak rasa keamanan. Kita tak mungkin dapat bersama, Tuhan jenisnya boleh menjelma. Terima kasih, sila terima, baliklah Tuhan ke alam sana. Raja Jin, sebarang jin bukanlah beta. Di tempat beta, apa yang beta ciptakan menjadi undang-undang mesti dituruti. Itu di tempat Tuan. Di sini ada undang-undang juga. Ya, beta pernah dengar bermacam-macam tentang undang-undang di sini, dan mereka yang menjalankannya masih menggunakan undang-undang orang lainnya. Baik, jika Tuan Puteri tidak mau turut, beta terpaksa sumpah supaya setengah badan Tuan Puteri menjadi batu dan mata Tuan Puteri menjadi buta. Itu undang-undang beta. Dasar jin, jin juga. I live by the law. Then your law is an ass. Jin, jadi setengah tubuhnya menjadi batu dan matanya menjadi buta. Puteri Kamalia berhempas pulang. Akhirnya setengah tubuhnya di sebelah bawah menjadi batu.
Matanya pun buta. Sambil bermain alat muziknya dan menyanyi, jin pun keluar. Dalam berhempas pulas itu, Putri Kamalia menadah mukanya ke langit, juga tangannya, lalu menyanyi. Apa hikmahnya embun menitis? Apa hikmahnya bulan menghilang? Apa hikmahnya jerat di bumi? Tentunya ada hikmahmu Tuhan. Tiba-tiba di luar ruang lakon, dengar suara Ihsan menyambut nyanyian Putri Kamalia. Suara kian dekat dan Ihsan pun terus menyanyi kepada Putri Kamalia di ruang lakon. Selama bintang kedipan, selama bumi dihiasi hujan, selama bayu menggetar bungaan, peganglah tali anugerah Tuhan. Siapa gerangan Tuan hamba? Mata terbuka. Tak dapat dilihat. Mata gelap usah gulana. Selagi hati terang terbuka, hadaplah mukamu, wahai insan, ke arah kiblat yang telah ditentukan. Seperti bulan kesiangan hari, hamba tak berkuasa bercahaya lagi. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang mencipta seluruh makhluk. Bacalah, dan Tuhanmu paling pemurah. Dia mengajar manusia ilmu pengetahuan yang tidak diketahuinya. Mintalah pertolongan daripadanya. Dan datanglah ke Tanjung Jambu Mawar. Bacalah. Siapa nama Tuhan hamba? Bacalah. Bacalah. Dengan nama Tuhanmu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Subhanallah. Bermimpi rupanya. Akhirnya disuruh pergi ke Tanjung Jambu Mawar. Siapa sebenarnya pemuda tadi? Wow! Oh, amazing, amazing, amazing! Now that you already know those interestingly amazing facts about our amazing national laureate, let me tell you about his personal life. Nurdin Hassan is our Malaysian national laureate, who was born on the 18th of January 1929. I know who his birthday twin is, Nurhani Hazwani. I see you, bestie. And I can proudly say that mine is a day later. Anyway, he was born at Jalan Hatin, Pulau Pinang. Tu dia, faham. Nurdin Hassan started his school here at Sekolah Melayu Perak Road, Pulau Pinang. And after that, he finished his studies at Sekolah Inggeris Francis Light, Pulau Pinang. And continues his studies at Penang Free School after the end of the Japanese occupation. After that, he went to Kirby College in Liverpool to become a coach in 1952 before he moves to Newcastle University to get his degree in drama. As if being a coach wasn't enough, he delved himself into English literature and Western, mainly through Shakespeare. To be or not to be, Sheridan, the best terms will grow obsolete. Goes me. Ask me no questions and I'll tell you no fees. And Amolia, it infuriates me to be wrong when I know I'm right. Look at all these iconic lines. No wonder Nurdin Hassan has become our national laureate. Amazing, amazing, amazing! I mean Nurdin Hassan.
membuat siri bertumpuk dan menarik. Adegan 6. Masuk Puteri Kamalia bersama bondanya Ratu Salbiah, Inang, Sultan Idris Bestari yang masih menyamar dan yatim. Anaknya benar-benar percaya ya. Tetapi siapa pun tak tahu di mana Tanjung Jambu Mawar itu. Ampun tuanku. Mimpi Ananda Putri adalah mimpi diraja. Masakan berani dipermainkan malam tuanku. Mimpi tentu penuh erti sebab Tuan Putri adalah Tuan Putri. Masa yang tinggal hanya setengah purnama. Jika nak ketemu Tanjung yang dicari, segeralah kembali. Kita ada rancangan lain. Tak usah khawatir Ananda. Hamba bertiga akan menyamar sebagai satu bulan penipu. Inam boleh meniup seruling dan ayahanda yatim pula boleh bermain marwas dan berendang. Dan Tuan Putri boleh menyanyi dan menari. Bila esok hari bonda memandi Idris, janganlah ke mana sehingga hamba sekalian kembali. Ananda usah bimbang. Jalankan kewajiban. Memandikan ini dengan doa. Semua keluar kecuali Ratu Salbiah dan Sultan Idris Bestari. Sekiranya anak anda Puteri Kamalia berkahwin dengan seorang anak raja dan negeri kaya dan gagah, selamatlah dia dari negeri Langkapura ini. Jika tidak, apa akan terjadi nanti? Jelas sekali Tuanku Puteri Kamalia orang yang berjiwa besar, berani dan ada pendirian. Hamba yakin beliau akan dapat mengatasi masalah yang dihadapi dengan tabah hati, kekarauannya dan tinggi mutu pribadinya. Permata bukan kaca. Mestikah Tuan hamba meneruskan perjalanan? Puteri Kamalia senang berbuat dengan Tuan hamba. Bisiknya kepada Inam, jika dia bertemu dengan manusia yang berhemah tinggi seperti Tuan hamba, mahulah dia kahwin. Mereka berdua ketawa kecil, samar dan gelap. Adegan 7. Siang. Puteri Kamalia, Inang dan yatim yang menyamar sebagai penghibur dalam jalanan bermain alat-alat muzik. Mereka berhenti. Di sini ada orang lalu lalang. Apa kata kalau kita cuba di sini? Eloklah tu. Inang, cuba mula.
Rasa-rasa pernah lihat perempuan ni. Mereka bertiga tunduk hormat. Penonton bertepuk tangan sambil menghulurkan tamborin. Yatim mengutuk derma. Semua keluar kecuali Ehsan dan Puteri Kamalia. Cik pula. Nama saya Kamalia. Saya Ehsan. Ingin saya bertanya sesuatu, boleh bukan? Silalah. Sebegitu hairan sekali. Sebegitu aneh pula. Saudari menuju ke mana? Kami pergi perjalanan. Tak ada tuju yang dituju. Sungguh menakjubkan. Apa yang menakjubkan? Wajah saudari. Sungguh menghairankan. Apa yang menghairankan? Suara saudara. Terasa benar. Saudari pernah saya tetapi. Tetapi di mana? Jelas sungguh suara saudara. Pernah saya dengari. Tetapi di mana? Pada suatu malam yang mengharukan. Tetapi rupanya malam yang punya hikmah. Saya bermimpi. Terdengar suara tayu terharu. Begitu tertusuk kesayuannya. Lidah lantas menyambut. Dan sampailah kepada seorang puteri. Badannya batu semata. Penglihatan hilang. Gelap segala. Paras wajahnya keagungan ciptaan ilahi. Saya bermimpi. Maka tampillah mujizat Tuhan dalam diri seorang wira. Suara nyaman dia bersabda. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Masuk penari-penari. Perempuan sahaja. Selendang lembut halus dalam pergerakan yang melambangkan keindahan perasaan dua insan seperti Ehsan dan Puteri Kamalia. Alhamdulillah, we're almost at the end. Let me ask you guys, do you guys even understand or know what even happens in this reading? Huh? There's someone who don't get it? Well, who gets it, who don't, let me start, I'll explain. So basically, the story starts with Sultan Idris Bestari is planning to go sailing and worries how his son Mudir Zainuddin Shah will shape the administration of the country. Zainuddin Shah was like, oh come on, don't worry, you already teach me the do's and don'ts. So his dad Sultan Idris Bestari was like, yeah, okay son, that makes me feel better. Then that dude was like, you better take care of this country or else it would be like long ago where our country was almost poof. Then after that dude Idris Bestari went away. Dato' Arif and Dato' Wira tiba tanya apa. Then Zainuddin Shah was like, nah bro, that's nothing. My dad was talking this and that, blah 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 blah. Tiba pula Wazir Tuwai got fired for no reason and that dude was shot to core. He was speechless. Zainuddin Shah is actually trying to renew his Indra Mahkota. That is why he hired a new Wazir and fired that old one. That new Wazir told Zainuddin Shah that he found gold everywhere. Happy and wants to show off to everyone how rich he is. Okay. Long story short, Zainuddin Shah wants to marry Puteri Kamalia just for the gold. And if his proposal is rejected, they need to perform a sirih bertepuk Pina Menari. In 1 month. If they fail to do that, they need to pay Zainuddin Shah a jar full of gold. And again, if they fail to do so, this is war. Just imagine, you rejected someone and he declares war. Emotional much? It's just because the music, it's a new one, right? It's unique and it's very beautiful to listen to. The man is from Arwah Datuk Suhaimi Muhammad Zain, or he's known as Pak Mang. He is the famous
composer for making a beautiful irama Malaysia. One of his most iconic musics are Ala Dondang, sung by Nur Anisa Idris, and Chandai, sung by Datuk Sri Siti Nurhaliza. Pak Angah made history when he emerged as the first ever composer and lyricist to qualify in the Irama Malaysia category when his three songs Takkan Kama, Samrang Matahari and Dondang Dendang were competed through the Anugerah Juara Lagu 1999, which made him qualified to win the category. Even though he passed away in 2018, his legacy and work still goes on to this day and still well known in the Malaysian entertainment industry, especially for the Irama Malaysia lovers. Al-Fatihah for a great man we lost, Pak Angah. Now, let us continue to our next chapter. Adegan 8. Yatim masuk dalam keadaan yang murung, duduk, terus diam. Sejenak, kemudian masuk penjual sebat di auditorium sambil menjaja. Dia terlihat yatim dihampirinya. Penjual sebat bernama Abdul. Serbat! Serbat! Nak minum serbat Pak Yatim? Tak payahlah Abdul. Tak ada harga ke? Hari tadi tak berhenti bercakap. Nah, minumlah. Tak payah bayar. Cuma. Tak boleh. Berapa sangat yang kau untung jual sebat ni? Nak ambil. Nak ambil. Uish. Bukan je sedap. Harum pula. Kau taruh apa? Getah anggur, itu, ini dan sikit kasturi. Kalau tidak, bertegas sajalah. Ini itu yang membuatkan serbat saya ni sedikit istimewa Pak Yatim. Macam hidup kita jugalah. Kalau tak ada rencana-rencanya, pakai hidup sajalah. Sabarlah Abdul. Kerana gencah ni lah. Kalau aku nak pacar. Kau tengok tadi, Puteri Kamalia dah jatuh hati dengan pemuda nelayan tu. Pemuda tu pula dah terpikat dengan Tuan Puteri. Tapi dia tak tahu itu anak raja. Aku nampak masa depan yang sakit je. Sayalah Pak Yatim. Kalau sakit macam tu, saya terima bila-bila masa pun. Itulah sebuah kesakitan yang sungguh menyeronokkan. Aku tahu. Kalau ada harapan, memanglah seronok. Ini tak ada hope langsung. Seronok tang mana? Bagi saya lah, gerakkan proses itu lebih mengencangkan kalbu. Apa akan jadi akhirnya? Berdoa sajalah. Abdul, kau ni penjual sebat ke? Atau universiti mana lah? Kehidupan dan dunia. Jangan lupa, manusia indah seperti Puteri Kamalia. Saya dah tengok cerita dari tadi. Saya pun dah macam jatuh hati dengan Puteri Kamalia. Apa akan jadi padanya? Bagaimana cerita ini akan berakhir nanti? Inilah yang aku sedang fikirkan ni. Aku juga berfikir sama ada nak bagi peranan yang lebih kepada kamu atau tidak ni Abdul. Fikir kau seorang penjual sebat tetapi kau seorang anak raja yang nyamar. Sebab kau tak cuba faham. Sebab kau nak cuba faham kehidupan rakyat. Kau betul-betul dengan rakyat. Kau memihak sebelah rakyat, melawan anak raja yang bongkak dan menghina rakyat. Akhirnya, rakyat tahu bahawa kau rupanya anak raja juga. Tetapi, jadi manusia dulu. Kemudian baru raja. Barangkali akhirnya seorang puteri yang kasihkan kau sebagai orang kebanyakan. Gembira apabila mengetahui kau sebenarnya anak raja. Bagaimana?
King size klise. Klise Pak Yatim. Klise. Ya, saya ada unsur-unsur bangsawan. Pak Yatim, bukan pantun seberang pantun. Pantun berasal seberang takir. Memang penonton berbagai penonton. Banyak juga yang mahu berfikir. Pantun berasal seberang takir. Mari dibaca dengan pelita. Kalau tak berpeluang hendak berfikir, mereka rasa rugi semata. Itu memang benar. Tapi tak usahlah mementingkan penonton pula. Bagaimana Pak Yatim nak selesaikan tentang siri bertepuk Pinang Menari ni? Aku tak sampai ke situ lagi. Aku pun tak tahu. Dah, pergi. Cerita nak sambung dah. Baik Pak Yatim. Yatim dan penjual serbat pun keluar. Adegan 9. Malam, sunyi, menyayukan. Putri Kamaliah seorang diri. Hanya dalam fikiran. Inang sampai dengan segelas serbat. Minumlah serbat ini. Penjualnya pernah berkata, dia menjual serbat kepada penonton bukan sekadar mencari untung. Serbat yang dibuat daripada dalam kitab neneknya seharusnya memberi khasiat kepada mereka yang sudi meminumnya. Dia berdoa dengan segala kerendahan hati, mudah-mudahan Tuhan pulihkan mujarabnya. Minumlah sedikit. Seharian Tuan Putri tidak menjamu makanan apa pun. Beta telah melukakan hati Ehsan. Dengan itu juga, hati Beta sendiri terluka. Katanya, kalau dia tahu taman adalah larangan, jangan memetik bunganya. Melangkah masuk pun tidak sekali. Tuan buat dengan tuanku. Mendengar apa yang dipikulnya. Jangan mengecewakan Bunda Ratu. Tak ada siapa menjadi penggantinya kelak. Inang, Ehsan yang datang ke dalam mimpi Beta. Ehsan yang melepaskan Beta daripada menjadi batu. Ehsan bukan saja memberi semula penglihatan kepada Beta. Dia juga membuka hati Beta dengan berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukannya anak raja yang menyelamatkan Beta daripada jin atas nama yang penuh khianat, tetapi seorang anak nelayan. Apa artinya semua ini, Inang? Dia berjanji akan menolong Beta bersabit dengan siri bertepuk Pinang Menari ini. Apakah jadi sekarang? Haruskah Beta berkahwin dengan Sultan Zahiruddin Shah? Tiba-tiba terdengar suara Ihsan di sisinya. Ya. Patik berjanji akan... Ya, Patik berjanji akan. Tuan Putri, segala-galanya ada tempatnya. Hidup punya peraturan. Apabila peraturan ini dipatuhi, seharusnya amanlah segala. Maaf, Patik tidak bermaksud memberi syarahan pula. Patik berjanji akan menolong bersabit dengan sirih bertepuk Pinang Menari. Sekarang Patik nak beritahu bagaimana. Terima kasih banyak. Tak payahlah. Jadi Tuan Putri hendak menerima pinangan Sultan Zahiruddin. Usahlah saudara, membebankan diri dengan masalah saya pula. Patik telah berjanji hendak menolong. Saya tidak menuntut janji itu lagi. Inang gelisah menunggu. Bagaimanapun, biarlah Patik jelaskan. Pada mulanya, Patik hendak mencadangkan kita persembahkan kepada Sultan Zahiruddin bahawa Patik dikenal juga sebagai sirih dan Tuan Putri sebagai pinang. Apabila Patik bertemu
Tuan menari. Tetapi sekarang lebih baik dikatakan Pak Yatim yang dipanggil Sirih dan Mak Inang dipanggil Pinang. Apabila Pak Yatim bertepuk, Mak Inang menarilah. Kemudian Tuan Zahiruddin mentafsirkan maknanya. Pada Hemah Patik, maknanya adalah stabil ataupun harmoni. Harmoni dalam diri kita sendiri. Harmoni dengan orang lain. Harmoni antara puak dengan puak. Apabila Sirih bertepuk dan Pinang tidak menari, rusaklah harmoni antara mereka. Kerosakan begitu akibatnya kekacauan. Patik mohon diri, tuanku. Lantas Ihsan beredar dari situ. Diam. Tiba-tiba Puteri Kamaliah memeluk Inang dan menangis tersedu-sedu sejenak. Saya tak pernah melihat tuanku menangis sebegini rupa. Inang, apa yang harus beta buat sekarang? Tuanku telah dilahirkan sebagai tuanku. Haruslah hidup sebagai tuanku. Nelayan tetap nelayan. Tetapi mengapa nelayan yang datang membela dan menyelamatkan beta? Demi sebahagian daripada bagian mengetahui keseluruhan cerita ini, bolehlah membaca skrip Sirih Bertepuk Pinang Menari. Dengan itu, saya ingin memperkenalkan barisan pelakon, produksi dan penasihat. Amira Izzati sebagai pembaca arahan pentas. Ahmad Al-Hasnawi sebagai Yatim. Mazhar Hanif Iqmal sebagai Datuk Arif. Muhammad Iman bin Muhammad Naidi sebagai Datuk Wira. Nur Aisyah sebagai Ratu Sabiah. Nur Fatihah sebagai Ibu Sadai. Farid Sibi sebagai Daisy. Muhammad Ahmad sebagai Iqbal. Nur Hazmi Anita sebagai Fitria. Muhammad Haji sebagai Wazir. Muhammad Syazim sebagai Wazir Baru. Muhammad Al-Amin sebagai Dari Indonesia. Anas Iping sebagai Sultan Idris Rusdari. Dan Nur Hafizah sebagai penari Dabus. Sebagai production manager, Nur Fatihah sebagai production manager, Nur Fatihah sebagai director, Yohani Zafira sebagai cinematographer, Syarifan Afrika sebagai publicity dan promosi, Siti Nabila Muda sebagai publicity dan promosi, Muhammad Aiman sebagai technical audio, Muhammad Rahman sebagai technical dan dokumentasi, Syarifan Halidah sebagai multimedia, Nur Faisal Musa sebagai multimedia, dan Nur Aisyah Aminur sebagai grafik. Tidak juga penanda bagi saya sekali ialah Dr. Najib Siddiqui dan Cikgu Muhammad. Dan saya Nurul Hazani sebagai pengacara cerita. Bunga dedak di atas kare, anda berjulur potong telur. Anda bersilang berbicara, jangan susun ikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Minat. Thank you.